Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Juzairi. Jadi, hari ini seperti mana tajuk episod kita pada hari ini, iaitu saya akan menceritakan kepada anda semua sebuah kisah yang seronok untuk anda semua sama-sama kita dengarkan. Sebelum tu, pastikan anda memakai earphone dan pasang ke volume yang maksimum supaya anda akan mendapat pengalaman yang paling menyeronokkan. Dan untuk anda yang pertama kali melihat saya punya YouTube channel ini, saya minta jasa anda untuk sama-sama support dengan tekan butang subscribe serta like dan komen video ini. Jadi tanpa buang masa, kita akan pergi kepada video kita yang sebenar, iaitu Villa Nabila. Dan sekarang jam menunjukkan bukan pukul 12.30 malam, bukan 1 pagi, bukan 2 pagi, tapi saya ceritakan kepada anda semua ni pada pukul, saya tak nak sebut. Okay, so yes, pandai-pandailah, faham lah. Okay, so kita mulakan dengan Villa Nabila. Saya yakin dan percaya anda pernah dengar tentang Villa Nabila sebelum ini, tapi tak sedetail ataupun tak seperinci, betul tak? Okay, so seperti mana kita tahu, Villa Nabila ini terletak di Johor Bahru, di mana villa ini telah dibiar selama 30 tahun. Okay, 30 tahun tau, bukan satu benda yang sekejap, tapi 30 tahun, di mana villa ini terletak di berdekatan dengan Istana Johor, dekat Danga Bay, di kawasan Johor Bahru lah. Di kawasan Johor Bahru, di kawasan Danga Bay. Kan, tempat-tempat bukan orang panggil apa, bukan tempat yang sebarangan, tempat yang high grand, tempat yang orang panggil orang-orang mewah saja yang duduk. Dan sebenarnya di kawasan tersebut ada 3 banglo yang terbiar. Ada 3 banglo yang terbiar. Yang pertama adalah banglo kerabat Sultan Johor yang lama punya. Yang kedua adalah Villa Nabila. Dan yang ketiga adalah seorang doktor. Ada seorang doktor duduk di banglo, tapi banglo itu terbiar. Tapi hari ini saya nak zoom kepada anda semua tentang Villa Nabila. Okay, sebenarnya Villa Nabila tersebut bukan dapat nama macam tu saja, tapi mengikut kajian kan, ada sebuah keluarga kaya ini mempunyai anak yang bernama Nabila. So disebabkan itu villa tersebut dinamakan Villa Nabila. Dan di mana ada 3 cerita kan, saya tak pasti cerita benar ataupun cerita karut, tapi kita akan menceritakan berdasarkan logik akal manusia. Okey, di mana cerita yang pertama ada yang mengatakan Nabila kan, anak keluarga kaya tersebut dirogol sebelum dibunuh dan mayatnya disimen di dinding rumah. Kan, sangat-sangat kejam lah. Dirogol, dibunuh, itu mungkin nampak normal, tapi disimenkan itu tidak normal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ada menceritakan tentang ayahnya. Okay, ayahnya mengamuk, di mana ayah Nabila tersebut mengamuk dan membunuh semua orang dalam rumahnya, termasuk diri dia sendiri. Kalau kita tengok dekat sini, ayah mana yang sanggup bunuh keluarga tersayang dia? Betul tak? Dan sangat-sangat teruk. Dan yang ketiga, cerita yang ketiga ialah ibu tiri kepada Nabila tersebut cemburu. Okey, sebab apa? Sebab keluarga dia yang kaya, mak ayah Nabila yang kaya akan bakal mewariskan harta kepada Nabila, tapi ibu tiri tidak dapat. So ibu tiri
membunuh Nabila tersebut dan melarikan diri. So ini adalah antara 3 cerita yang selalu diceritakan. Dan seterusnya ada kepercayaan seperti mana kita tengok ramai orang yang nak menerokai mistik-mistik di Villa Nabila ini, di mana mereka kata kena masuk dalam bilangan yang genap. Sebab apa genap? Apabila masuk dalam bilangan yang ganjil, contohnya 1, 3 atau 5, akan ada seseorang, sesuatu yang akan menggenapkan bilangan tersebut. Contohnya anda pergi 5 orang, tapi akan ada 1 orang, 1 makhluk, iaitu yang ke-6. Dan di mana hari ini ada satu cerita pada 16 November 2013, ada sekumpulan 30 orang remaja. Kononnya dia nak tunjuk keberanian dia. Dia masuk villa tersebut seramai 30 orang dan mengikut menceritakan 23 orang remaja terbabit hilang selepas masuk ke villa tersebut. Dan di mana 30 sekumpulan remaja ini, ialah remaja kan, saja-saja nak masuk kan, mereka menggunakan bukan torchlight, bukan lampu semua sebagainya, tapi hanya flashlight pada handphone. Kalau korang tengok dekat sini handphone ada flashlight, hanya menggunakan flashlight di handphone, semata-mata. Dan kalau seperti mana kita tengok, bila flashlight dekat handphone tak nampak jauh, nampak hanya yang berdekatan sahaja. Betul tak? Dan apabila sekumpulan kanak-kanak ni masuk satu persatu, buroma aku berdiri guys. Jom kita sambung. Di mana sedang salah seorang remaja yang menggunakan flashlight, dia tengah guna flashlight, secara tidak langsung dia nampak ada seorang kanak-kanak kecil berlari depan dia, laju berlari depan dia. Remaja, seorang perempuan kecil berlari sambil menjerit. Berlari lah macam budak-budak berlari kan, budak-budak main berlari itu kan, tapi tengah malam. Dan antara 30 orang rakan kumpulan tersebut ada seorang wanita, perempuan remaja, ada perempuan, ada lelaki lah campur. Seorang perempuan yang menjerit lalu histeria, dia kena histeria lah. Dan antara 30 orang juga ada seorang lelaki yang berumur 16 tahun hilang sebegitu sahaja. Selepas dah habis, diorang dah jalan-jalan, dah histeria semua ni kan, dah takut lah, histeria, keluar lari, bawa perempuan tu pergi jumpa ustaz, keluar dah, benda dah kacau kan, keluar berlari. Keesokannya ada seorang remaja hilang yang berumur 16 tahun. Dan remaja ini dikatakan disorok. Seperti mana kita tahu sekarang macam-macam dah orang panggil apa, disorok, bunian dan sebagainya lah. Dan pada 19 November, iaitu 3 hari selepas dia masuk, 16 November dia masuk ramai-ramai, 19 November dia masuk, dan 19 November baru dia dijumpai. Di mana? Dijumpai di salah sebuah rumah kawannya. So seperti mana kita tengok hari ini, fikir secara logik, siapa yang, takkan kita dah pergi suatu tempat, bayangkan anda pergi suatu tempat yang sangat seram dengan kawan, takkanlah tidur rumah kawan sehingga 3 hari, mestilah akan balik ke rumah keluarga, betul tak? Akan balik ke rumah keluarga. Tapi kenapa 3 hari? Mesti ada sebab dia 3 hari dia tak balik, dan 3 hari juga baru ditemukan, betul tak? Dan misteri Villa Nabila ini masih tertanya-tanya sehingga sekarang. Tiada siapa yang tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi berdasarkan cerita orang dulu, cerita ini
benar. Jadi saya rasa itu serba sedikit lah daripada saya tentang cerita Villa Nabila kan. Dah pukul berapa dah ni kan. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Kalau anda suka dengan channel ini, pastikan jangan lupa like, komen, share dan sama-sama support saya dengan tekan butang subscribe. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebarang untuk penambahbaikan, boleh letak di komen. Kalau anda betul-betul seronok dengan cerita yang saya sampaikan lagi, dan kalau anda ada cerita yang nak saya ceritakan ataupun anda ada pengalaman anda sendiri, boleh tulis di komen di bawah. InsyaAllah saya akan berkongsi kepada anda satu persatu. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan, salam mistik. Assalamualaikum.